Kenapa tak datang Rasulullah nak jadi? Kerana ada masalah sikit sebab anak kemuruk jadi tak boleh nak tinggal. Minggu depan Rasulullah, kenapa tak datang? Isteri pula sampai diudik dah. Nak salin, doktor suruh pergi. Ada saja alasan. Tapi tanya kebenaran 15 kali seminggu tu tadi. Jadi mana kita mesti meneruskan kerja kita, yakin kepada Allah Ta'ala. Yakin kebenaran daripada Allah. Tadi pun Allah dah sebut biadikal khair, dalam tanganmu lah ya Allah kebenaran. Kenapa Tuhan sebut duduk tangan Allah? Maknanya nak meraih kebenaran itu mesti rapat dengan Allah Ta'ala. Jangan duduk jauh. Duduk jauh nak kebenaran Allah. Salat tak nak berjamaah. Lagi baca Quran tak baca pun sekali sehari. Qiyamul lail, lama dah tak qiyamul lail. Tahun lepas qiyamul lail, tahun ni tak lagi. Jadi maknanya macam mana kita nak raih kebenaran? Kebenaran itu duduk dalam tangan. Kita nak ambil kebenaran Allah yang ada dalam tangan Allah, tapi tak nak rapat dengan Allah, mustahil dari segi hukum akal. Jadi sebab itu kena rapat dengan Allah. Ahli gerakan Islam, betul duduk dalam gerakan Islam tak serupa lah dengan gerakan lain. Kena ada qiyamul lail, kena rapat dengan Allah, kena munajat dengan Allah, kena banyak doa, kena kita jaga daripada perkara haram, jauh daripada segala maksiat. Tahulah kita akan rapat dengan Allah. Jadi mana barulah Tuhan hulurkan kebenaran yang sebenar, kebenaran yang hakiki. Jadi mana yakin kepada Allah. Kemudian daripada kalam ini, nampak pendek ke kalam ni, sebenarnya dia nak mendidik kita banyak perkara. Di antaranya Allah Ta'ala mahu dengan adanya takdir bagi menzahirkan ketuhanan Allah. Jadi tujuan Allah kata, tujuan yang dikatakan takdir itu milik Allah, yang tidak dapat dirombak oleh ikhtiar kita, nak zahirkan apa? Nak zahirkan ketuhanan Allah. Kalau takdir itu kalau takdir itu duduk pada tangan kita, mana dia? Ketuhanan Allah. Maka zahir ketuhanan Allah, keperkasaan Allah apabila takdir itu dia pegang. Bila takdir itu dia pegang. Hatta dalam soal doa. Kita berdoa kan? Makbul siapa? Makbul Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu padaku. Itu kerja kamu, doa. Astajib lakum, itu kerja aku. Aku mendoakan, aku memakbulkan kamu. Jadi Allah Ta'ala pegang tangkai takdir ni kerana apa? Nak menzahirkan ketuhanan Allah. Supaya kita ingat Allah itulah sebenarnya Tuhan. Sebab dia pegang takdir. Kuasa tu duduk pada dia. Kita cuma ikhtiar. Dalilnya berapa banyak benda yang kita ikhtiar tak berjaya, berapa banyak benda yang kita ikhtiar tak jaya, berapa banyak benda yang kita tak ikhtiar tapi Tuhan beri. Banyak kan? Benda yang kita tak ikhtiar Tuhan beri. Antaranya apa? Kita ikhtiar dah hari ni untuk mendapatkan oksigen. Tak ikhtiar, tapi Tuhan beri lah. Beri sampai petang boleh seduh oksigen. Maknanya ada benda yang kita ikhtiar tapi tak dapat. Kenapa? Takdir itu Tuhan dah. Ada benda yang kita tak ikhtiar tapi dapat. Kenapa? Takdir itu daripada Allah. Jadi maknanya Allah Ta'ala pegang takdir ni kerana nak menzahirkan sifat uluhiyatillah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita rasa Tuhan itu Tuhan. Kalau asalkan buat jaya, doa saja dapat, kita akan lupa adanya Allah. Kita akan lupa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan buktikan kegagalan kita. Kita ikhtiar ada masa gagal, ada masa tak berjaya. Tengoklah kita berapa puluh negara duk cari MX370. Cari 370 berapa puluh negara cari. Dengan alat yang berbagai-bagai alat. Dengan apa lagi? Dengan radarnya lagi. Mereka dah hantar siap dengan kapal terbang, pengesan radar yang paling sensitif pun tak dapat nak kesan. Asal Singapura siap dengan hantar lagi kapal selam dia. Singapura dulu, British datang hantar pula sifat, Britain pula datang pula hantar kapal selam dia. Berjaya jadi? Tak berjaya juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa di sana Allah pegang takdir. Malaysia sibuk dah menghantar dengan bubu dan tikar terbangnya. Nasib tak berjaya juga. Itu nak tunggu dia. Buat teropong dah. Lepas teropong hantar udara, teropong pula dalam air berapa ni. Jadi maknanya nak menunjukkan bahawa Allah yang pegang segala kekuasaan. Ini milik Allah Ta'ala dah. Itu supaya kita ingat, kita ni cuma ikhtiar, yang pegang kuasa Allah. Jadi kalau setiap kali kita berdoa dapat, agak-agak kita ingat tak pada Allah Ta'ala. Lagikan doa tak dapat pun, kita tak ingat pada Allah. Doa-doa tak dapat,
apatah lagi kalau Allah melepaskan takdir itu untuk kita tentukan. Jadi maknanya lagilah lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Itu dia Allah Taala pegang takdir. Adapun ikhtiar kita tu pula bagi apa? Bagi menzahirkan kelemahan hamba. Itu Allah Taala suruh ikhtiar. Allah nak zahirkan apa? Nak suruh kita ingat kita ni lemah, hamba ni lemah. Sebab dari mana? Berapa banyak benda kita ikhtiar tak dapat-dapat. Banyak kita ikhtiar buatlah. Macam-macam ikhtiar yang kita buat tak dapat. Tak berjaya. Ada masa datang ada benda yang kita tak ikhtiar, Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Maknanya ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lah yang memegang segalanya. Dan bila kita ikhtiar tak dapat, mengingatkan kita akan kelemahan diri kita. Kita ni lemah, hamba ni bukan ada apa. Kita ni cuma bayangan sahaja, tak ada apa-apa, tak beri kesan. Macam kita tengok kita bergurau dengan anak kita kan. Kita bergurau dengan anak kita, beli pistol ke anak kita. Lepas tu kita suruh anak kita tembak kita. Anak tu tak hadap kita, dong dia tembak. Kita pun buat rebah. Mari buat rebah. Buat saja rebah, bukan kesan daripada tembakan tadi. Tembakan tu cuma dia nak suruh anak kita tembak saja. Buat saja. Ada kesan tak? Tak ada apa. Asap pun tak keluar, peluru pun tak ada. Tak ada apa. Cuma kita je buat rebah. Itu kita nak maknanya. Nak tunjuk apa yang kita ikhtiar, tak ada apa. Kosong saja. Tak ada apa. Allah Ta'ala suruh kita buat itu, cuma Tuhan nak tengok kita buat ke tak buat. Itu saja. Nak tengok sifat perhambaan. Nak suruh tengok sifat kita ubudiyah pada Allah. Tuhan kata jihad, nak tengok jihad ke tak. Tuhan kata sedekah, infak, nak tengok infak ke tak. Allah Ta'ala kata apa lagi? Aqimus salat, dirikan salat. Aku nak tengok salat ke tidak. Kerana Allah Ta'ala nak tengok saja. Sedangkan hakikatnya ialah Allah Ta'ala yang memberikan segala-galanya. Jadi itu juga tadi. Cuma nak tengok sifat perhambaan. Jadi kita jangan iktikad apa yang kita buat itu, itulah menjadi kesan. Bukan dia tak merombak takdir, cuma kebetulan. Itu kebetulan dia lah. Macam anak tadi lah. Anak tadi dia tunggu ayah keluar bilik air. Bila ayah keluar bilik air, dia potong tembak ayah. Ayah berubah. Kebetulan kerana rantai licin. Itu saja dah. Kebetulan saja. Bukan kerana kesan anak tadi. Ada mana nak tunjuk pada kita. Jadi sebab itu kita kena i'tiqad bahawa dengan i'tiqad hamba kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian di antara kalam ini juga mengingatkan kita, antaranya supaya hamba sentiasa tekun agar usahanya akhirnya bertepatan dengan qada Allah. Jadi bila kita tahu ikhtiar itu tak beri kesan pada takdir, yang berlaku itu ialah apabila bersamaan dengan takdir Allah, maka kita akan terus berikhtiar sehingga mana? Sehingga bertemunya usaha kita dengan takdir Allah. Itu maknanya kena usaha juga, kena ikhtiar juga sampai kita dapat mencapai takdir Allah Ta'ala. Jadi jangan putus asa, kena terus berusaha sampai bertemu ikhtiar kita tadi dengan takdir Allah. Ini nak tunjuk apa? Supaya kita luaskan ikhtiar kita. Macam kita cari telur penyum lah. Kita cari telur penyum. Tak diberitahu kat mana telur penyum. Kan penyum dia naik ke darat macam-macam. Dia ada sekali bertelur 1000 biji, kali bertelur 800 biji. Kita mana dia tahu? Sebab dia kampus tu sama je atas pasir, tak tahu. Jadi kalau tak tahu, kita pun cari kayu, kita tujuk banyak tempat. Akhir sekali bertemu tempat dia. Jadi maknanya kalau kita dah tahu di situ ada telur penyum, kita tucuklah tempat lain. Kita jawab masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pergi kepada masih lagi dalam huraian berkenaan dengan mengapa Allah Ta'ala memegang takdir, dan kita berusaha bagaimanapun kita tidak akan mampu merombak takdir Allah. Hikmahnya ialah di antara yang kita sebutkan tadi, supaya hamba sentiasa tekun. Maksudnya supaya kita ni sentiasa berusaha, sehinggalah bertepatannya usaha kita tadi dengan takdir daripada Allah Ta'ala. Jadi kena usaha bersungguh-sungguh lah. Sebab kita tak tahu takdir Allah Ta'ala. Macam kita beramal, kita tak tahu amalan mana yang akan makbul di sisi Allah sehingga Allah mencintai kita. Batu Nabi pesan, jangan memandang rendah kepada amalan walaupun kecil, kerana mungkin amalan itulah yang membawa kepada redha Allah. Jangan memandang kecil kepada dosa-dosa, kerana mungkin dosa yang kecil itulah membawa kita kepada murka dan neraka Allah. Jadi maknanya kita tak boleh nak memandang remeh, kerana kita tak tahu yang mana. Batu kata Nabi, badiru bi a'malis salihat, bersegeralah kamu dalam melakukan amalan yang soleh, yang baik. Amal dengan kalimah jamak, maknanya pelbagaikan amalan, kerana kita tak tahu amalan mana yang membawa kita pada redha Allah dan syurga Allah. Jadi sebab itu, bila kita tahu takdir itu daripada Allah, ikhtiar cuma kita, maka kita memaksimumkan ikhtiar supaya mencapai takdir Allah. Jadi mana kita maksimum lah. Kena berjuang sungguh-sungguh. Kalau itu cuma kita tambah poster setakat separuh pokok kelapa je, kali ini maksimumkan lagi di atas pada pucuk kelapa lagi. Jadi maknanya itu keadaan di maksimum. Kalau dulu kita derma sikit je, RM5, sekarang tambah RM50. Tahun lepas RM50, tambah pula RM100 pula. Maknanya kita memaksimumkan supaya akhirnya tercapai takdir daripada Allah. Itu makna, itu supaya kita sentiasa berusaha sedaya upaya. Allah nak tengok kita usaha saja, kemenangan, kejayaan dan sebagainya Allah Ta'ala telah pun siap. Macam Maryam yang kita selalu sebut, Maryam bila dia susah, Maryam Isa Allah berimak kepada Isa, Nabi Isa alaihissalam. Bila dia duduk bawah pokok, kerana orang halau dia daripada kampung, kerana menuduh dia perempuan berzina. Lalu bila dia duduk bawah pokok dan nak lari pada kampung dia, tak cukup makanan, maka Maryam mengadu kepada Allah. Lalu Allah kata, goncanglah pokok itu wahai Maryam. Pokok tamar dekat dengan kamu sadar tu, goncang pokok tu. Mana dari segi logik, kena siapa tak? Maryam nak goncang pokok tamar, tak logik lah. Usah kata Maryam, kita ada lelaki pun tak goncang pokok tamar. Tapi Allah Ta'ala suruh saja, kalau kesan kamu jaga fikir. Kamu bukan urusan kamu memikirkan kesan atas suruhan Allah. Macam kita sekarang ada benda cacat mana? Bila Allah Ta'ala perintah laksanakan hukum hudud, kita fikir apa? Kita fikir kesan. Kesan ni bukan kerja kita. Kesan ni kerja Allah. Kita cuma apa? Laksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala suruh buat, yang kita pula duk fikir kesan. Kalau buat, rakyat Malaysia ramai mencuri. Lepas kalau kita laksana hukum hudud, ramailah hudud nanti. Orang bagi apa? Berfikir dengan kepala khotak kita. Dan sepatutnya kita bukan begitu. Kita sepatutnya tunaikan perintah Allah. Kesannya, akibahnya, rizaknya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lah yang menentukan dia. Ini banyak berfikir kesan, last kali tak buat. Jadi mari kita tak ada begitu. Macam contohnya, orang berfikir, nak ni, saya suka lah dengan budak-budak kecil, nak ke anak lah, kalau boleh seronoknya hidup, ada anak lelaki, anak perempuan, dia datang belakang kita layak, kita jadi muda, dia jadi cowboy, main-main dengan anak-anak tapi tak kahwin. Tak payah bincang lah tu, kahwin dulu baru bincang mana dia anak. Itu masalah dia. Jadi maknanya begitulah kita dalam perjuangan ini. Jadi Maryam tak tanya, Maryam tak tanya Allah Ta'ala dari segi logik, Tuhan, iya ke Tuhan, nak suruh goncang pokok ni, mana Tuhan, mana bergerak pokok ni? Maryam tak fikir begitu. Sebab apa? Sebab dia dah yakin itu kerja Allah. Sebab itu sebab dia dah yakin yang suruh tu Allah, mestilah ada hikmah di sebalik suruhan Allah. Keyakinan ni yang kita nak cari. Hari ni orang duk bertembung pasal hukum hudud ni. Kenapa? Yakin pada Allah tu tidak ada. Dah tahu hudud
hudud, kisah, diyat, ta'zir, hukum jinayah Islam, suruhan Allah. Buatlah. Itu suruhan Allah. Kerja baki lagi pada itu kerja Allah lah. Macam mana Tuhan nak urus pada tu? Kita cuma melaksanakan perintah Allah. Tapi ni tak, dia banyak fikir. Dia fikir begitu, fikir begini, kesal macam mana. Batu pelancong takut nak datang. Bila takut kita merosot dari segi kehadiran pelancong, maka menyebabkan kita punya hasil negara berkurangan. Bila hasil negara berkurangan, maka kita susah nak lagi satu sama-sama kita. Jadi maknanya kita nak fikir itu. Patutnya kita tunaikan perintah Allah Ta'ala. Tunai perintah Allah. Kan Quran tu kita dah sebut dah minggu dah. Sebut bulan lepas. Mukjizat Quran bukan mukjizat. Quran tu mukjizatul kubra. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi-Nabi, mukjizat yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang paling hebat ialah mukjizatul Quran, mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat yang paling besar. Jadi bila kita faham mukjizat ni apa? Makhariqul adat. Benda yang mencari adat, mana tak munasabah pada adat, tak munasabah pada akal, tak munasabah pada logik. Itu dia mukjizat. Daripada batu keluar unta zaman Nabi Saleh, tak munasabah. Kalau kambing beranak unta, munasabah. Sebab dia jenis binatang juga. Tapi bila daripada batu seketut keluar unta, pelik. Tapi pelik tak pelik dan dia mukjizat daripada Allah. Maka sebab itulah Al-Quran juga mukjizat. Bila Quran mukjizat, hukum Quran ni ada kandungan mukjizat. Dalam kandungan dia, kandungan roh kepada hukum Allah dalam Quran, dia ada mukjizat. Mana ada mukjizat. Buat dulu baru datang mukjizat dia. Mana baru datang keajaiban dia dalam hukum Allah Ta'ala. Kita berfikir kalau laksana hukum hudung semula tangan rakyat Malaysia. Betul rakyat Malaysia memang ramai hak uncuri. Nak duduk datang lebih banyak uncuri pada orang bawah. Jadi maknanya kita fikir begitulah. Kita fikir. Tapi Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tunai dulu perintah Allah. Baki lagi Allah Ta'ala boleh menutup pintu hati rakyat Malaysia daripada perasaan dan keinginan untuk melakukan maksiat dan kecurian. Paling apa? Mana kita berfikir payah. Allah Ta'ala dia suruh kita buat. Jadi Maryam gitulah. Bila Nabi Ibrahim Allah Ta'ala suruh bertembung, berlawan dengan Namrud. Namrud, Nabi Ibrahim seorang. Namrud ni satu kerajaan besar. Kerajaan dunia ni ada 4 kerajaan dunia yang hebat. Di antaranya kalau Islam, Nabi Sulaiman. Itu perintah dunia. Langit, perintah daratan, lautan, manusia, jin. Itu Nabi Sulaiman. Yang kedua pula ialah ialah Zulkarnain. Ini yang Muslim, yang perintah dunia. Yang kafir, Namrud. Perintah dunia, Namrud. Yang kedua, Bukhtarasar. Mana kerajaan kafir. Namrud ni kerajaan dunia, bukan kerajaan Malaysia. Namrud ni Allah Ta'ala suruh bertembung lawan kesirikan yang sedang diamalkan oleh kerajaan Namrud. Nabi Ibrahim ada tanya, Tuhan nak bawa macam mana Tuhan? Aku seorang cawangan, aku tak ada lagi ni. Maknanya ada Tuhan, Nabi Ibrahim kata begitu. Tak ada. Sifat perhambaan kepada Allah. Tunai perintah Allah Ta'ala. Mana tunai perintah Allah Ta'ala. Jadi mana begitu juga Maryam. Begitu juga Nabi Musa. Bila Allah Ta'ala kata dah sampai dah, terdesak di lautan, di belakang ialah lautan Kalsum, depan dia tadi belakang dia, depan dia lautan, belakang dia tentera Firaun yang begitu sekali hebat. Sekarang nak buat apa? Allah Ta'ala perintah pukul saja tongkat kepada lautan. Nabi Musa tak tanya, dah tongkat boleh jadi tongkat Tuhan. Kalau pedang dalam kira M16 lagi okey. Ini tongkat saja. Tapi Allah Ta'ala punya kerja. Bila dipukul saja tongkat, lalu terbentuk 12 lebuh raya. 12 lebuh raya. 12 lebuh raya. Orang dah buat kajian. Lautan tu, para ahli-ahli geologi, dia gali bumi tempat lautan tu. Memang ternyata bumi dalam lautan itu pernah terdedah kepada sinaran cahaya matahari. Mana pernah terdedah, mana pernah kering tempat tu. Benda yang Allah Ta'ala jadikan bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Orang ahli astronomi pula buat kajian bulan. Tengok bulan, kaji bulan ni ahli astronomi kafir. Dia buat kajian, tengok. Dia kata bulan ni pada pandangan kami dia dulu pernah terbelah, kemudian dia bercantum balik sebab ada lain kesan cantuman dia. Itu kata ahli astronomi kafir. Nak menunjukkan apa? Mukjizat
dah ni. Tuhan suruh begitu begini, begitu begini. Jangan begitu beginilah. Kita tunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita iz ramaita, tidaklah engkau melontar wahai Muhammad ketika engkau memanah pedanglah tombak atau lembing itu. Engkau tidak melontar kecuali Allah lah yang melontar. Allah nak cerita apa? Kamu cuma zahir saja nampak kamu nampak usaha, tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana takdir Allah akan datang bila kita berusaha. Jadi kita usaha-usaha kenapa? Dapatlah takdir Allah. Macam budak masuk kesel lah, budak masuk kesel kena budak amalan sikit. ABC kan, ABC dia tak tahu nak jawab A ke B ke C ke, baca soalan pun dia malas. Jadi akhir sekali dia main tembok ni. Ambil pensel, cing dia buat. Kena C, kena C tu. Kena B tu. Walaupun dia buat itu, ada tak betul nanti? Ada. Tengok 85 markah tengok. Maknanya apa? Kebetulan, nak cerita kebetulan. Tapi kalau dia tak buat langsung, ada tak? Dia tak buat langsung. Dah dia tahu, tengok baca soalan tak faham, baca soalan tak tahu, jawapan tak tahu. Dia pun tak kertas kosong. Dapat markah tak? Tak dapat markah. Maka begitulah kita. Kita tak tahu amalan mana, usaha mana yang takdir Allah akan bertepatan sehingga membuahkan hasil. Walaupun tak tahu buat. Kenapa? Mesti ada kena tu nanti. Maka begitulah. Tapi kalau kita terus duduk tak berjaya kan? Tak berjaya. Kita kata apa? Malah saya dakwah untuk kampung ni. Sebabnya orang degil berlaku. Malah berlaku. Qatamallahu ala qulubihim. Siap baca ni ayat Quran. Allah tutuplah pintu hati mereka. Jadi duduk saja. Bila duduk saja tak ada siapa dah ikut. Tapi kalau kita berusaha, insya-Allah adalah yang akan ikut perjalanan Islam itu. Jadi pakat-pakat usaha. Yang boleh ceramah, yang boleh khutbah, yang boleh cakap kedai kopi. Mana cerita tentang Islam. Yang boleh hurai surat khabar. Yang dia orang itu. Dia boleh hurai isu surat khabar, dia boleh hurai sekali hari kedai kopi. Gelisah sekali tu kalau nak toke kedai. Nak ada balik tak gamak. Leceh dapat ke dia belaka. Jadi maknanya jadi kita buat huraian Islam. Cerita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah lama-lama ada yang akan ikut kita. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala kata di pengarang, kata di Imam Ibn Abbas, bila dia kata keazamanmu yang kuat tidak dapat merombak takdir Allah, dia nak ajar kita supaya tidak mensirikkan Allah dengan usaha kita. Jadi kalau dia tak tolong peringat, kita anggap usaha kita ada kesan. Bila anggap usaha ada kesan, bermakna kita telah sirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala-galanya daripada Allah Taala. Allah Taala lah berlaku. Jangan sirik ke Allah. Sebab itu sucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berhasrat, yang bercadang, yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah, mendapat redha Allah di akhirat, buat dua kali. Falyamal amalan salihah. Dia buat amalan saleh, tanda dia hamba pada Allah. Lepas tu wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan dia sirikkan Allah, duakan Allah dalam ibadahnya, akan seseorang jua pun atau akan suatu jua pun. Maknanya jangan kita bergantung pada amal kita, pada usaha, pada ikhtiar. Kenapa? Allah lah tempat pergantungan kita. Jadi mana? Sebab tu sekarang kan cantik ada doktor-doktor yang beriman, yang faham ilmu agama, yang faham makna tauhid. Tengok kita nak dia nak beri kita ubat, nak injek dia kita, dia pun kata kita usahalah saja sekadar yang kita mampu menyembuhi daripada Allah Taala. Kan comel gitu, cantik. Tolong beritahu pula pada pesakit. Maknanya setujuan dia apa? Tujuannya ialah untuk menjauhkan kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu dia ajaran tauhid. Kemudian akhirnya daripada kalam daripada kalam Ibnu Abbas ini, daripada kalam dia. Jadi insya-Allah saya cadang untuk bulan depan kita akan tayang slide buat huraian daripada kitab hikam ni, kita akan buat slide nanti. Jadi supaya senang kita tahu mana dia pecahan pandangan ulama, apa maksud dia, apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi sebab kalam ni kalam para wali, ucapan para wali, ahli hikmah. Kita ni ahli hikmah siapa? Kena faham. Kita ni selalu faham kata-kata hukamah. Hukamah siapa?
Kita tak tahu satu hukama, kita kampung belaka. Socrates hukama, kita lagi ahli hikmah. Aristotle ahli hikmah, Mahatma Gandhi ahli hikmah. Lagi kita. Tapi ahli hikmah ni siapa? Ahli hikmah ialah orang yang saleh, alim dan arif billah. Dia kenal Allah Taala. Itu ahli hikmah. Batu ucapan mereka berbeza dengan ucapan orang-orang biasa. Ini kita tak nampak lagi. Tengok ucapan ahli hikmah, ucapan para wali. Tengok dia berucap macam mana berkenaan dengan amal dan sebagainya. Dia ucap apa di antara dia kata. Kalau kita tengok ucapan ahli hikmah, dia kata beramal. Contoh dalam soal apa? Dalam soal kita beramal. Dalam soal kita beramal, kita hanya berikhtiar. Asal amalan kita hanyalah takdir ubudiyah dan takdir itu daripada Allah. Gabungan daripada itu muncullah sifat ubudiyah bagi Allah. Tengok kata-kata para alim ulama. Kata-kata mereka, sesungguhnya ilmu al-ilmu nurun la ya'ti bil ma'asi, kata Imam As-Syafi'i. Ilmu itu cahaya, dia tak datang kecuali atas apa, ditakkan singgah dalam hati orang yang bermaksiat. Jadi balik ilmu ni apa? Ilmu cahaya. Jadi sebab itu kita kena cari cahaya. Kalau kita dapat tahu kebenaran dan kebaikan. Orang yang takut kepada ilmu, ada dia takut majlis ilmu. Ada tak? Dia tak nak bunyi majlis ilmu takut. Mana ni takut pada cahaya? Yang takut pada cahaya itu ialah Dracula Nabi. Jadi maknanya orang kita kata itulah haji yang takut pada majlis ilmu tu haji. Itu nama dia Haji Dracula Nabi. Jadi maknanya kalau dia tak Dracula, dia tak takut pada cahaya. Kan Dracula vampire kan, Pontianak. Bila nak keluar matahari si pagi, dia lagi masuk dalam keranda kan. Maka itulah manusia yang takut pada cahaya ilmu, maka dia takut kepada cahaya itu sendiri. Dan kata-kata hikmah alim ulama, para hukama, tengok dia cakap, ya bunayya jalisil ulama wastaminil kalam al-hukama. Kata Luqman al-Hakim, wahai anakku, duduklah kamu bersama dengan alim ulama, dengarlah kata-kata mereka, ahli-ahli hikmah. Kerana sesungguhnya hati yang mati itu akan hidup dengan ilmu sebagaimana hidupnya bumi yang mati dengan curahan air hujan. Tengok ucapan mereka. Contohnya, ucapan siapa? Ahli hikmah. Tapi kita kampung belaka. Ucapan Mahatma Gandhi, bila kamu ditampar pipi kanan, hulurkan pipi kiri agar ditampar sekali lagi. Contohnya kata-kata. Tak ada kata-kata terhanim apa benda lah tu. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa kita tengok kalam-kalam hukama. Jadi insyaAllah nanti kita tayang slide. Tengok bagaimana pecahan berdasarkan pada ucap-ucap sejarah dan ucap-ucap daripada Quran dan hadis itu sendiri. Jadi insyaAllah baru kita